Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba' Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz, a'udhu billahi minasyaitanir rajim, ya bunayya aqimus salah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak, inna dhalika min azmil umur. Nasihat Luqmanul Hakim, ayat surah Luqman ayat 17. Wahai anak kesayanganku, diberikan salat, tinggalkan yang mungkar. Diberi salat, tinggalkan yang mungkar. Bersabarlah kepada segala bencana yang menimpa. Bersabarlah kepada segala bencana yang menimpa. Sesungguhnya yang demikian itu adalah perkara-perkara yang perlu diambil berat. Surah Luqman ayat 17. Saudara yang saya muliakan sekalian, pagi ini kita berada kepada siri yang ketiga sekarang ni. Siri yang ketiga, tips keluarga bahagia. Tips keluarga bahagia, kita bersiaran dalam 15 minit lebih awal daripada yang biasa. Biasanya pukul 10.30. Tapi memandangkan kalau ada masalah-masalah teknikal, masalah internet dan sebagainya, jadi kita memang buat awal sedikit, 15 minit lebih awal. Harap para penonton yang saya muliakan sekalian tidak jadi masalah, insya-Allah. Marilah kita sama-sama, tuan-tuan dan perempuan, bersama-sama mengikutinya daripada awal hingga akhir. Okey, pagi ini kita akan membincangkan tajuknya modeling ataupun percontohan-percontohan. Macam mana tips keluarga bahagia mendidik anak dalam suasana COVID-19 ini yang sedang tuan-tuan, yang saya lalui sekarang ini, tuan-tuan, dapat menjadikan kita mendidik anak-anak seterusnya menjadi anak-anak yang soleh, anak yang solehah, menjadi anak-anak yang berjuang selain daripada kehidupan mereka, di atas sekali perjuangan mereka menegakkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu saya memilih tajuk pagi ini modeling, maknanya percontohan. Contoh apa dia? Okey. So, saudara, sebelum kita kahwin, mungkin kita bertunang dan sebagainya, dan pada masa itu sudah ada decision dalam kepala kita. Apa dia? Aku nak mendirikan rumah tangga. Jadi pilihannya, tuan-tuan dan puan, pilihan isteri terutamanya dan suami juga adalah kerana rupanya, kerana keturunannya, kerana agamanya, kerana ekonominya. Tetapi yang disebut dalam hadis Nabi Muhammad SAW, ketepikan dulu yang tiga yang lain, ambil yang agamanya. Maknanya, kalau kita nak beristeri, salah satu kriteria yang kita ambil ialah agamanya. Kalau kita nak bersuami, salah satu kriteria yang diambil ialah agamanya. Sebab itu bila kita ada anak nanti, kriteria kita mendidik anak ialah agamanya. Jadi berturutan, tuan-tuan. Suami, agama. Isteri, agama. Anak yang lahir daripada perkongsian halal mereka itu, agama. Cucu, agama. Cicit, agama. Maka terjalinlah, tuan-tuan, satu chain atau satu rantai, mata rantai begitu tu. Mata rantai, chain of generation. Satu mata rantai generasi. Dan semuanya agama, 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 agama. Sebut pasal agama dalam konteks kita mendidik anak ni, tuan-tuan. Mendidik anak ni, agama jangan dilihat sebagai satu perbuatan hanya menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Itu konsepsi agama dalam agama-agama lain. Itu konsep agama pada pengkaji-pengkaji ilmu agama yang bukan Islam. Itu pengkaji-pengkaji Yahudi yang mengkaji Islam tetapi memutarbelitkan apa yang dikajinya untuk tidak mendedahkan apa Islam yang sebenarnya. Islam yang sebenarnya bukan sebarang agama, bukan. Bukan hanya duduk di tikar sembahyang, tangan tadah doa kepada Allah. Itu Islam. Bukan hanya pergi masjid, balik masjid, itu Islam. Macam orang Kristian, hari Ahad pergi church dan balik church, itulah bagi dia agama. Tapi kita, agama yang nak diterapkan kepada anak-anak, agama kepahaman kita dalam kita menghadapi COVID-19 ini, supaya agama mengalir daripada kita bangun tidur tadi, dan kita sekarang sedang berjaga, sedang menjalankan kerja, sampai tengah hari, sampai petang, sampai malam, rehat malam, tidur malam, bangun semula,
seluruhnya di atas tapak agama. Sebab itu dalam Islam, al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi, tidak ada yang lebih tinggi daripada Islam. Artinya, pada pandangan konsepnya, Islam itu tinggi, sangat tinggi. Tak ada agama dalam dunia yang lain yang berceritakan Islam itu sebagai a way of life. Islam satu cara hidup. Peringkat diri ada Islam, peringkat keluarga ada Islam, mentadbir negeri ada Islam, mentadbir negara ada Islam, mentadbir umat seluruhnya ada Islam. Pertanian ada Islam, perkilangan ada Islam, corporate management ada Islam, keuntungan ada Islam, kerugian ada Islam, fresh injections of capital ada Islam, shortfalls adalah Islam. Tuan-tuan dan puan, downsizing dalam kehidupan kita dalam dunia korporat itu ada Islam. Jaga permasalahan pekerja-pekerja kita ada Islam. Collective bargaining yang kita menentukan gaji, menentukan perks pada pekerja-pekerja kita yang disetujui bersama di antara majikan dengan pekerja, itu pun ada Islam. Beredarnya matahari dan bumi ini ada Islam. Beredarnya sistem cakrawala ada Islam. Ikan di laut ada Islam. Ikan bahan yang ada di darat, tumbuh-tumbuhan ini, semuanya dilengkungi oleh satu ekosistem besar. Tuan-tuan, mega ekosistem namanya Islam. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Ayat Quran. Hari ini telah kusempurnakan agama kamu. Tuan-tuan yang masih duduk di rumah, yang masih mentaati perintah daripada pemerintah untuk kita tidak keluar, tidak berjumpa dengan tetamu, tidak mentetamukan tetamu datang ke rumah, tidak pergi ke pasar kalau tidak perlu, tidak pergi ke shopping mall pun tutup kalau tidak perlu, tidak berjalan-jalan ke tepi pantai kalau tidak perlu, dan tak perlu pun, jangan buat. Tidak perlu ke park, tidak perlu ke tempat mainan, tak perlu jogging lagi pagi ini, buat jogging dalam rumah saja. Itu yang diminta kita supaya mengadakan social distancing antara kita dengan tuan-tuan, antara saya dengan tuan-tuan. Kalau duduk, kalau bercakap, kalau berdiri, tuan-tuan secantiknya antara 1 dengan 2 meter daripada saya. Kalau batuk, tuan-tuan tutup mulut. Kalau bersin, tutup mulut dan sebagainya, tutup hidung dan sebagainya. Tuan-tuan dan puan yang mati sekalian, balik tadi. Islam is a way of life. Islam keseluruhan satu cara hidup. Sebab itu tuan-tuan, dalam Islam ni, ambil contoh aja. Masa saya belajar di luar negara dulu, tuan-tuan dan puan, ya, bila kita cerita Islam, bila kita cerita Allah dan Rasulnya dalam kelas, cerita ibadat dalam kelas, dia orang tak boleh terima, profesor tak boleh terima, teman-teman yang lain daripada Eropah, daripada England, daripada Australia, daripada Amerika, daripada Kanada, yang dalam kelas tu pun tak boleh terima. Sebab bagi mereka, kalau nak cerita agama, tempatnya bukan di public places macam ni. Tempatnya ialah di church. Kalau nak sebut nama Tuhan, di church. Kalau nak meraihkan Tuhan, di church. Kalau nak sembahyang, di church. Tapi kita dalam Islam, di mana-mana kita boleh sembahyang. Di mana-mana boleh sembahyang. Hatta kita boleh sembahyang, tuan-tuan. Kita boleh sembahyang di church. Sayyidina Umar pernah melakukannya. Bukan akidah kita berubah menjadi Kristian, tidak. Kita menggunakan ruang yang ada, asalkan ruang itu sahih, adakah ruang itu bersih syaraknya dan bersih fizikalnya, itu tidak ada masalah. Kita tahu kiblat di mana pun. Inilah tuan-tuan Islam. Lagi kita tu, okey, yang kecil-kecil kita makan, ada Islam. Makan cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita minum cara Islam. Boleh tak kita minum sambil berdiri? Boleh, tapi makruh dikatakan. Boleh tak kita makan daripada ayam yang tidak sembelih? Boleh, tapi haram. Tuan-tuan dan puan, ya. Seluruh kita hidup ni, dia punya regulator dia yang buat kita regulate. We are being regulated pada satu sistem namanya syariat. Inilah tuan-tuan antaranya hukum yang 5. Wajib, sunat, makruh, haram, makruh, mubah, haram. Wajib, sunat, makruh, mubah, haram. Itulah. Daripada sekecil-kecilnya. Minum. Ambil minum tadi tuan-tuan. Bila minum menjadi sunat? Bila minum menjadi wajib? Kalau doktor mengatakan, tengok tuan-tuan cecair dalam darah badan saya ni so low, dan mungkin saya mati kerana dehydration,
kerana hilangnya air dalam badan saya. Water content dalam badan saya cukup kritikal. Maka wajib, doktor kata kena minum, wajib kena minum. Wajib kita minum. Bila minum sunat? Minum sunat, meraihkan tetamu datang, kita minum bersama dengannya. Itu sunat. Minum sunat, tuan-tuan dan puan, insyaAllah kita minum air zam-zam. Itu sunat. Minum bila baca sunat, sunat kita duduk. Sunat baca bismillah. Itu sunat. Tuan-tuan dan puan yang mati sekalian, bila minum jadi makruh. Minum jadi makruh, kita meniup air yang panas, kita tiup begitu baru minum, itu makruh. Meniup air di dalam gelas atau bekas bejana dan sebagainya, itu makruh. Bila minum yang mubah, minum yang harus, minum. Air perigi harus diminum, air sungai harus diminum. Tapi bila haram, yang membuat-buat, yang membuih-buih itu, gelas kena sengitkan, botol kena sengitkan, dia tak nak masuk dalam mulut kita, kita paksakan dia masuk, itulah namanya alkohol, itulah namanya red wine, itulah namanya white wine. Itulah namanya berbagai-bagai, tuan-tuan, hingga boleh memabukkan kita, boleh hilangkan kita daripada kesedaran, alam sedar. Bawa kereta dalam mabuk, langgar orang, kita mati, orang pun mati. Sampaikan tuan-tuan di negara-negara barat seperti United Kingdom, seperti di Amerika, tak tahu lagi dah macam mana nak mencegah masalah orang terbunuh di jalan raya. Terutama waktu-waktu percutian. Hari Jumaat, malam Sabtu, Sabtu malam Ahad, kita dapati tuan-tuan graf kepada kemalangan jalan raya yang melibatkan kematian begitu tinggi di negara Eropah, begitu tinggi di barat, begitu tinggi di Amerika, begitu tinggi di Australia. Tapi kita, bila kita katakan dekat saja minum haram, menuangkan haram, memproses haram, tuan-tuan, membuka botol haram, memegangnya haram, maka sudah tentulah tuan-tuan, kalau kita follow strictly apa yang diletakkan oleh Islam, aman jalan raya, aman kita, aman pemandu-pemandu yang lain, aman semua tuan-tuan dan puan. Oleh kerana kematian di jalan raya di setengah negara adalah merupakan pembunuh yang utama, the third most, the three most, yang menjadi pembunuh manusia di jalan raya. Tuan-tuan dan puan yang mati sekalian, balik tadi kepada Islam. Jadi kita nak didik anak kita. Tuan-tuan, tajuk pagi ini ialah siri yang ketiga, tips keluarga bahagia dalam konteks kita nak meraihkan COVID-19 yang kita berada di rumah kita sekarang ini. Dan saya sedang mencerita masih lagi dalam tips keluarga bahagia, tetapi kali ini saya bercerita mengenai modeling, percontohan, contoh. Okey. Tadi saya katakan perkahwinan, macam mana memilih jodoh. Sekarang kita dah kahwin, suami isteri, alhamdulillah. Dalam Islam, untuk mendapatkan zuriat yang baik, hari itu ada soalan mengenai macam mana nak mendidik anak-anak yang genius. Tuan-tuan, saya memang ada menulis buku dalam 25 tahun yang lalu, masih ada lagi buku tu boleh dapat. Penerbitnya ialah PTS. Dulu asalnya Utusan Publication. Nama bukunya Mendidik, Melahir dan Mendidik Anak-anak yang Genius. Melahir dan mendidik anak-anak yang genius, itu hasil tulisan saya. Saya dah tulis hingga sekarang ni 42 buah buku. InsyaAllah nanti saya akan tunjukkan buku yang terakhir yang berumur sekitar dalam 2 bulan setengah. Buku itu saya akan tunjukkan sebentar sebelum mengakhirkan program ini. Tuan-tuan yang mati sekalian, balik tadi modeling. Jadi dalam kepala kita, bila kita bercampur dengan isteri, tuan-tuan, bercampur dengan isteri, orang muda dia bercampur dengan isteri. Dalam Islam ini ada adab-adabnya, ada susila-susila, tata susilanya. Ada doa-doanya. Ada doa-doanya, tuan-tuan. Sebelum kita bercampur dengan isteri, ada doanya. Eloknya sembahyang sunat 2 rakaat. Suami sembahyang, isteri sembahyang. Selepas itu, tuan-tuan dan puan, bila kita berada bersama dengan isteri dan suami, ada doa-doa yang perlu dibaca. InsyaAllah. Kalau doa betul, doa itu seluruhnya bersandar kepada Allah. Percampuran bersandar kepada Allah. Benih yang keluar bersandar kepada Allah. InsyaAllah, tuan-tuan dan puan. Kita punya spermatozoa kita, benih laki-laki. Jumlahnya, tuan-tuan, million, hundreds of millions. Sekali terpancar, tuan-tuan, hundreds of million. Satu saja yang akan menuju kepada benih perempuan.
Yang itulah yang menjadikan Hasan Muhammad Ali. Yang lainnya perish, yang lainnya banish, yang lainnya mati, tuan-tuan dan puan, ya. Ratus million itu mati, so satu saja yang tinggal. The survival of the fittest. Yang paling layak, yang paling hebat. Tuan-tuan, memang sudah dilahirkan daripada jin yang paling hebat. Seko tu sajalah, spermatozoa tu, seko sajalah benih air mani kita tu, itu saja yang menjadikan bertemu dengan benih wanita. Akhirnya mereka, tuan-tuan dan puan, bertemu dan diletakkan di alam rahim. Akhirnya 9 bulan 10 hari lahirlah orang namanya Hasan Muhammad Ali. Tadi macam mana? Bayang tuan-tuan, sebelum kahwin Islam agama, setelah kahwin Islam agama, waktu bercampur dengan isteri Islam dengan agama, waktu nak menjatuhkan benih Islam sebagai agama. Bayang tuan-tuan. Dan sekarang kita didik anak kita. Masa mengandung, tuan-tuan, masa mengandung Islam lagi. Apa nak buat? Bacalah ayat-ayat. Bacalah ayat-ayat. Misalnya baca surah, digalakkan baca surah Yusuf. Pada bulan-bulan sekian surah Yusuf. Pada bulan-bulan sekian surah Ar-Rahman. Pada bulan-bulan sekian surah Al-Waqi'ah. Ada semua, tuan-tuan. Ulama telah menggariskan, kalau saudara tengok, tuan-tuan, ya. Ulama sedang menggariskan satu persatu apa yang nak dibaca, bila nak dibaca, kandungan bulan pertama, kandungan bulan yang ketiga, kandungan bulan yang keempat, sampai kandungan bulan yang kesembilan, sampai waktu kita nak melahirkan, meneran melahirkan anak pun, kita bersandar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sepanjang proses itu. Tuan-tuan dan puan, kajian menunjukkan, kalau misalnya kita mengandung, sibuk pergi rumah orang sebelah, mengata orang sebelah, tuan-tuan, mengata orang, terlibat dalam memfitnah dan sebagainya, anak yang lahir pun ada unsur-unsur itu, tuan-tuan dan puan. Kalau kita suka tengok TV, suka tengok drama, macam-macam drama. Drama Korea kita tengok, drama Filipina kita tengok, drama Argentina kita tengok, maka anak kita pun, tuan-tuan, ada titisan-titisan drama dalam hidup dia. Itu memang dah disebutkan. Kalau misalnya kita membaca buku, katakanlah kita tertawan untuk membaca science fiction, maka anak kita pun mempunyai fikiran saintifik. Itu disebutkan, tuan-tuan dan puan. Jadi, apa yang dilakukan oleh ibu semasa dia mengandung, biasanya there are traces of what the mother does that would happen also kepada anak yang bakal dilahirkan. Inilah, tuan-tuan dan puan. Inilah generasi. Inilah namanya zuriat. Inilah namanya aliran darah daging. Inilah namanya aliran, tuan-tuan, rantaian zuriat itu. Dan tuan-tuan, yang lebih hebat lagi dalam Islam, anak-anak dilahirkan seperti dalam keadaan fitrahnya seperti kain putih. Apa fitrah? Semula jadi. Anak-anak dilahirkan, bayi dilahirkan dalam keadaan fitrah semula jadi. Apa fitrah semula jadi? Disebut dalam hadis seperti kain putih. Apa kain putih, tuan-tuan? Kain putih itu ialah kain yang tidak ada catatan hitam, artinya tak ada dosa. Anak-anak yang lahir ni tak ada dosa. Ibu bapaknya lah yang menjadikan dia Majusi, Yahudi, Nasrani. Ibu bapaknya yang menjadikan dia Majusi, Yahudi, Nasrani. Bayang, tuan-tuan. Sebab itu nanti dalam episod yang berikutnya, dalam siri yang berikutnya, saya akan kembangkan yang ini, tuan-tuan dan puan. Dalam konteks kita nak melahirkan keluarga bahagia. Semasa kita berada dalam, tuan-tuan dan puan, perintah kawalan pergerakan. Tak boleh bergerak, tak boleh ke sana kemari sesuka hati kita. Nak kereta pun seorang, nak pergi pasar seorang, jangan berdua. Polis tanya, kenapa berdua? Seorang ke tak boleh pergi? Ini saya pun dah kena, tuan-tuan dan puan, insya-Allah. Dah kena, maknanya dah disoal lah. Tapi saya ada reason berdua semalam pergi, tuan-tuan. Ada reason dan dilepaskan. Reason nak balik rumah, dilepaskan. Tuan-tuan dan puan-puan yang hormati sekalian, tadi balik tadi. Jadi, kita tidak boleh lari daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam Islam, apapun, nak minum, nak makan, nak baring, nak pegang, nak mula, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Penyayang.
Yang ini kita kena ajar anak kita. Right from beginning. Right from they are very, very young. Very, very young. Tuan-tuan, ajar dia. Pegang apa pun, nak buat apa pun. Bismillahirrahmanirrahim. Mulakanlah. Hadis kata, mulakanlah dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi yang penyayang. Ingat tuan-tuan, modeling. Kita nak jadikan anak kita ni anak yang ada percontohan, dirinya menjadi percontohan, ikut satu model percontohan, dan akhirnya dia nanti meninggalkan satu percontohan kepada adiknya. Dan kepada anaknya, kalau dia pula berumah tangga, dia meninggalkan satu percontohan kepada anaknya. Dan saya nak sebut tuan-tuan dan puan-puan, ya, anak-anak ini lahir dan membesar, dia dipengaruhi oleh dua keadaan. Satu teori mengatakan genetics. Bapa genius, anak genius, bapa pandai, anak pandai, bapa kurang pandai, anak kurang pandai. Bapa daripada keluarga yang memang profesor sana, profesor sini, saintis sana, saintis sini. Hebat. Hebat keluarga tuan-tuan. 6 orang saintis. Doktor pakar sana, doktor pakar sini, arkitek sana, arkitek sini. They are professional. Tuan-tuan dan puan-puan, ini dilahirkan, ini yang kita lahirkan tuan-tuan. Alhamdulillah kepada ibu dan ayah, tahniah kepada mereka. Saya pernah berjumpa dengan keluarga-keluarga yang sedemikian, keluarga Melayu Islam yang sedemikian. Alhamdulillah, bagus. Trainingnya bagus, modelingnya bagus tuan-tuan dan puan. Ya. Tapi nanti saya nak komen, selepas ini saya nak komen sedikit macam mana kejayaan yang sedemikian itu masih lagi sengit. Dari segi pandangan agamanya masih lagi sengit tuan-tuan dan puan. Okey. Tadi saya menyebutkan saudara, apa pun bersandar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekecil-kecilnya, sebesar-besarnya, sebab kita hendak melahirkan anak. InsyaAllah tuan-tuan, mulai hari ini modelnya ialah anak yang berjaya di dunia, anak yang berjaya di akhirat. 1 tahun umur dia, dengan bahasa 1 tahun, dengan gesture 1 tahun, dengan cakap 1 tahun, dengan pengalaman 1 tahun, jadikan dia berjaya di dunia, berjaya di akhirat. Bergerak menjadi toddler umur 3 tahun di dunia dan di akhirat, berjaya di dunia dan akhirat. Bergerak menjadi anak-anak preschooler umur 6 tahun, berjaya di dunia, berjaya di akhirat. Bergerak menjadi anak-anak primary school sampai darjah 6 umur 12 tahun, berjaya di dunia, berjaya di akhirat. Bergerak lagi sampai secondary school SPM, berjaya di dunia, berjaya di akhirat. Buat first degree, berjaya di dunia, berjaya di akhirat. Buat master's degree, berjaya di dunia, berjaya di akhirat. Buat PhD, berjaya di dunia, berjaya di akhirat. Saudara, boleh buat. Tak ada masalah, boleh buat. Kita ni banyak kelonggaran-kelonggaran yang menyebabkan kita tak mampu mencapai masalah matlamat itu. Saya dapat pergi Pakistan, dapat pergi India, dapat pergi Bangladesh tengok tuan-tuan, ya. Dan pergi negara-negara Arab, dan pergi England juga tengok tuan-tuan. Di sana budak-budak 9 tahun, 10 tahun dah hafaz Quran. 11 tahun, 12 tahun dah hafaz Quran. Macam mana tuan-tuan, ya? Tempatnya di England, di London sana. Nun, di Manchester. Tempat-tempat yang macam itu tuan-tuan. Tempat-tempat yang macam itu. Tempat orang kafir, negara kafir, negeri kafir. Tapi penduduknya concern kepada agama. Anak mereka berjaya tuan-tuan. Anak mereka berjaya. Kebanyakannya foreign nationals, orang-orang luar yang datang pada negara-negara ini, sama ada di Eropah, sama ada di England, sama ada di Amerika. Jarang orang yang datang daripada luar itu tidak berjaya. Jarang. Orang yang datang daripada luar, yang tak pernah tahu cakap Inggeris di awalnya, mereka berjaya. Contoh orang Vietnam di Amerika. Tuan-tuan, China di Amerika, India di Amerika, Pakistan di Amerika. Doktor pakar Pakistan, doktor pakar India. Inilah tuan-tuan, kejayaan yang mereka perolehi. Tapi saya nak cerita itu satu bentuk kejayaan. Itu satu pola kejayaan, itu satu pattern kejayaan. Tapi yang saya nak halakan kepada tuan-tuan, kepada puan-puan yang saya muliakan sekalian, ialah insya-Allah. Sebelum tu tuan-tuan dan puan, like and share. Tolong like and share, like and share. Tuan-tuan dan puan, material ini saya baca. Material ini saya kaji. Material ini saya baca banyak buku. Sampai ensiklopedia saya buka tuan-tuan. Tentang early education. Tentang early childhood education tuan-tuan. Inilah yang saya nak bentangkan. Tetapi dalam ensiklopedia, dalam buku-buku yang saya baca, di satu muka saja. One face. It's one face.
Macam duit siling tu hanya satu muka duit siling saja. Tapi dalam Islam dua-dua muka. Muka yang siling sebelah, muka yang sebelah lagi pun kita kena ikut bersama-sama membacanya dan mentaatinya, mentalaahnya dan menjadikan anak-anak kita two faces. Macam mana two faces? Faces yang pertama, yang awalnya, yang utamanya ialah faces akhirat. Sebab itu dalam konteks kita tuan-tuan, dalam Yayasan Kebajikan Sabha yang saya pimpin selama 20 tahun. Moto kita tuan-tuan dalam mendidik anak-anak, kami ada taska tuan-tuan. Kami ada taska untuk anak-anak 2 bulan sampai 4 tahun. Nama taskanya ialah First Move Child Care Center. First Move Child Care Center. Kita ajar anak-anak daripada kecil lagi, agama dijunjung. Ni dijunjung. Agama dijunjung. Dunia dikelek. Dunia dikelek. Akhirat dijunjung. Dunia dikelek. Artinya tuan-tuan dan puan, dari segi prioritinya, dari segi senarai keutamaannya, dari segi fiqh al-awaliyatnya, tuan-tuan maknanya agama di depan, akhirat di depan, dunia di belakangnya, dunia menyusul dunia di belakangnya. Apa yang nak sebutkan? Bila kita translatekan kepada kehidupan kita mendidik anak-anak, yang dalam tajuk pagi ini, itu yang saya sentuh, modeling tadi, maka sudah tentulah modelingnya pun right from beginning, while our wives were conceiving, masa dia conceive itu, masa dia mengandung itu, tekankan kejayaan di dunia, kejayaan di akhirat, kejayaan di dunia, kejayaan di akhirat, kejayaan di dunia, kejayaan di akhirat. Inilah modelingnya tuan-tuan dan puan. Sebab itu dalam kepala kita. Kita ambil contoh. Untuk kejayaan di akhirat, untuk kejayaan di akhirat tuan-tuan dan puan, banyak model-model. Terutama zaman Nabi Muhammad SAW, zaman tabi'in, zaman kita boleh tengok. Zaman moden ni kita boleh tengok. Tuan-tuan pergi South Africa. Saya pergi South Africa tengok macam mana peniaga-peniaga hebat, peniaga-peniaga berlian, peniaga-peniaga emas yang hebat. Mereka hafaz Quran. Anak mereka hafaz Quran. Meniaga, untung, million untung. Buat madrasah. Satu orang buat 2 madrasah, tuan-tuan. 2 madrasah. Saya pergi ke Bangladesh. Negeri yang didapati antara negeri yang paling miskin dalam dunia. Tapi saya pergi di sana. Tuan-tuan, pergi di sana, berjumpa dengan orang, ajak saya pergi ke rumah dia. Orang ni, ajak pergi ke rumahnya, ada 2 orang anak. Dan anaknya biasa datang berniaga ke Malaysia. Punya kayanya, tuan. Kaya, sangat kaya. Dia ada kilang-kilang kain, dia ada berbagai-bagai kilang yang lain, dia ada kilang elektronik dan sebagainya di Bangladesh. Di Bangladesh. Tuan-tuan, tapi kayanya dia cerita dengan saya. Saya tengok rumahnya besar, apartmen dia tuan-tuan, kondominium dia macam kita. Kita punya kondominium 800 square feet, 900 square feet, 1000 square feet, dia 3200 square feet. Tuan-tuan cuba bayangkan. Kondominium 3200 square feet. Tuan-tuan, saya pergi rumah dia, dia jamu saya makan, alhamdulillah, bagus orangnya. Apa dia kata? Tuan-tuan, saya bercadang sebelum saya mati, umurnya macam saya, awal 70-an, macam saya umur dia. Sebelum saya mati, dia kata, saya nak buat 200 madrasah. Sekarang ni saya sudah buat 120 madrasah. Fully financed, fully funded by him. Seluruhnya diongkosi oleh dia. Apa dia kata tuan-tuan? Saya nak buat masjid. Dia kata nak buat masjid. Saya sebelum mati nak buat dalam kepala saya entah macam mana 70 masjid. Sehingga hari ini saya dah buat 45 masjid masa saya jumpa dia, tuan-tuan dan puan. Tuan-tuan bayangkan tuan-tuan dia. Kaya, hatinya terpaut kepada Allah. Kaya, hatinya sedekah, infak, wakaf, zakat. Kaya dalam hatinya tuan-tuan dan puan, apa dia dalam hatinya? Aku nak infakkan harta aku. Aku nak berjuang fi sabilillah. Aku nak menginfakkan harta aku untuk perkembangan Islam, untuk kemajuan Islam. Masya-Allah tuan-tuan. Inilah manusianya. Saya tengok muka dia tuan-tuan. Anak dia 2 orang saja. Mukanya bercahaya-cahaya tuan-tuan. Sembahyang dia tak tinggal ke masjid, tak tinggal ke masjid, tak tinggal ke masjid, tak tinggal ke masjid. Saya jumpa dia, yang menyebabkan saya kenal dia dan dipanggil saya, dijemput datang ke rumah dia. Pasal saya berada di masjid. Saya i'tikaf di masjid. Dia subuh ada di masjid, zuhur ada di masjid, asar ada di masjid, maghrib ada di masjid, isyak ada di masjid. Padahal dia kaya raya tuan-tuan, kaya raya. Cerita dengan saya, cerita
Dekat 1.5 jam di rumah dia cerita begitu. Bukan cerita tentang kekayaan. Dia cerita kayanya kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. What it means by a rich person in the eyes of God. Apa dia orang kaya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan tak nak ke anak kita jadi macam ini? Tuan-tuan tak nak ke anak kita merakamkan kata-kata seperti ini? Tuan-tuan tak nak ke anak kita hidup, sandaran hidupnya seperti ini? Tuan-tuan tak nak ke anak kita dalam hatinya bersarang, tuan-tuan, kebesaran keagungan Allah dan kemuliaan Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tuan-tuan tak nak ke dalam hatinya 30 juzuk Al-Quran, 114 surah, 6,666 ayat? Masya Allah. Tuan-tuan tak nak ke dia punya worldview pemikiran, worldview. Allah. Kebesaran Allah. Allah the greatest. Allah Maha Besar. Dan bukan saja Allah Maha Besar disebut. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallahi ma la taqulu ma la taf'alun. Tuan-tuan, Allah sangat tidak menyukai orang yang bercakap tapi tak buat. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Allah tak suka. Cakap tak buat, Allah tak suka. Tadi macam saya yang sebut tadi, teman daripada Bangladesh yang saya jumpa, tuan-tuan, di rumah dia. Dia buat. Dia cakap dia buat. Dan dia buat, tuan-tuan, bukan untuk diri dia. Bayang tadi madrasah yang dia buat. Kalau satu madrasah ada 500 orang, tuan-tuan kalikan sajalah berapa yang saya sebut tadi, berapa jumlahnya. Masjid. Tiap-tiap hari. Masjid di sana bukan masjid di sini, tuan-tuan. Masjid di sana tiap-tiap hari penuh. Jumaat lagilah tak cukup-cukup. Pasal Bangladesh adalah salah sebuah negara yang padat sekali populationnya. Dia penuh. Bayang, tiap-tiap orang berdoa sampai kepada dia. Tiap-tiap orang baca Fatihah sampai kepada dia. Tiap-tiap amin imam kata waladdallin. Amin. Sampai kepada dia, tuan-tuan. Apa yang sampai kepada dia? Benar wahai Allah. Bayang, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi modeling tadi. Jadi anak kita, daripada kita nak kahwin, saya ulang balik, daripada nak kahwin sampai kita dah bersama, macam mana bersama dengan isteri, mengandunglah isteri. Macam mana isteri mengandung, bulan yang pertama apa, bulan yang kedua apa nak baca, semuanya ada, lengkap. Ada buku namanya Tarbiyatul Aulad, mendidik anak-anak. Dalam tu, tuan-tuan, tebal buku tu, tuan, tebal macam ni buku tu. Bercerita segala aspek, hampir segala aspek mendidik anak secara Islam untuk menentukan anak-anak tadi, tuan-tuan dan puan, agama dijunjung, dunia dikelek, berjaya di dunia, berjaya di akhirat. Saya bagikan contoh-contohnya. Abdullah bin Mas'ud zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebut nama saja dulu. Abdurrahman bin Auf, kaya Abdurrahman, tuan-tuan, kaya. Abu Bakar Siddiq kaya, Uthman ibn Affan kaya, Abdurrahman ibn Auf kaya. Tapi macam mana kayanya, tuan-tuan? Macam mana fikirnya? Macam mana dermanya? Macam mana infaknya? Macam mana hatinya? Macam mana lembutnya hatinya? Macam mana, tuan-tuan? Macam mana disiplinnya? Disiplin untuk mencapai kekayaan, satu disiplin. Tapi disiplin untuk dikayakan di akhirat, satu disiplin yang lain. Sebab itu ibadah Abdurrahman bin Auf, ibadah Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq disebutkan dalam sembahyang sunatnya, tuan-tuan, berjam-jam dia berdiri, tuan-tuan, berjam-jam. Baca nangis. Begitulah Uthman ibn Affan. Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Ali bin Abi Talib, tuan-tuan, dia ni khalifah. Leader of Muslim world, khalifah. Tapi macam mana amalnya? Bayangkan kalau kita ada pemimpin yang sedemikian, corak hidupnya sedemikian, hati budinya sedemikian, perasaannya sedemikian, worldview-nya sedemikian, fikrahnya sedemikian, kekuatan spiritualnya sedemikian, kekuatan emosionalnya sedemikian, kekuatan hati budinya sedemikian. Bagaimana, tuan-tuan? Lahirlah pemimpin macam zaman Nabi dan selepas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayang, tuan-tuan dan puan, ya. Inilah yang mampu, yang pernah dilahirkan oleh Islam. Kenapa Islam menjadi hebat? Anak mudanya hebat.
toddlersnya hebat. Anak-anak babiesnya hebat, toddlersnya hebat, kanak-kanaknya hebat, remajanya hebat, orang dewasanya hebat, orang tuanya hebat. Orang yang mati, nak mati pun hebat-hebat belaka di sisi kacamata Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian tuan-tuan dan puan, saya nak menyebutkan lagi nama-nama. Tadi saya sebutkan tuan-tuan. Misalnya Mus'ab bin Umair. Masya Allah. Ini tuan-tuan, anak muda ni. Masuk Islam di paras 12 tahun, 13 tahun masuk Islam. Kemudian tuan-tuan, Usamah bin Zaid dilantik menjadi ketua perang. Tak salah ketika itu umur dia 18 tahun. Ketua peperangan. Tuan-tuan, ketua, panglima perang. Perang untuk mendaulatkan Islam. Perang untuk La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tegak di mana pun. Kemudian tuan-tuan dan puan, termasuklah kalau yang lebih lama daripada itu, lebih jauh daripada itu, Muhammad Al-Fatih yang menakluk Konstantinopel seawal umur 21 tahun, menakluki Konstantinopel. Tuan-tuan, saya pernah sembahyang satu surau, nama surahnya Muhammad Al-Fatih. Mengenaki nama dia, ketua perang yang hebat, menawan bukan negeri-negeri kecil ditawannya, benua tuan-tuan, Konstantinopel. Kemudian tuan-tuan, dapatlah Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq masuk Islam dah dewasa 37 tahun. Umar bin Khattab masuk Islam 27 tahun. Ali karamallahu wajhah, Ali 9 tahun masuk Islam. 9 tahun tuan-tuan, 9 tahun. 9 tahun dah berjuang. 9 tahun sudah ada di barisan tentera. 9 tahun dah baca Quran dengan baik. 9 tahun dah ikut sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 9 tahun sepanjang masa menemani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di padang peperangan, di padang jihad dia menemani Nabi. Dia waktu sembahyang dia menemani Nabi. Waktu berbincang dengan para sahabat mengenai strategi peperangan, dia berbincang bersama dengan Nabi. Tuan-tuan, siapa lagi? Zaid bin Thabit. Masya Allah. Ini nama-nama agung tuan-tuan. Ini nama-nama agung. Hidup dan mati mereka Islam. Hidup dan mati mereka Allah. Tuan-tuan tanda ke anak-anak kita, cucu-cucu kita dan cicit-cicit kita, tuan-tuan, bermodelkan model yang sedemikian. Dunia berjaya, akhirat lagi berjaya. Akhirat diletak di kepala, dunia tuan-tuan dikelek di ketiaknya tuan-tuan. Kemudian Sa'labah bin Abdul Rahman, Zaid bin Thabit, penulis wahyu, umur 11 tahun. Umur 11 tahun menulis wahyu. Umur 11 tahun. Quran turun, zaman Sayyidina Osman misalnya, dibukukan dan ditulis awalnya oleh Zaid bin Thabit. Saudara, inilah yang berlaku. Dan kita nak inilah model-modelnya. Model kehidupan dunia, Allah banyaklah. Saudara nak model yang berjaya, banyak. Di Malaysia pun ada model-model yang berjaya. Tapi saya sebutkanlah. Model-model yang berjaya yang dipanggilkan Fortune 500. Tuan-tuan pergi Google, tuan-tuan pergi kepada Fortune 500. Companies yang berjaya dengan capitalization dia besar peringkat dunia. Malaysia ni ada satu company yang masuk dalam Fortune 500. Tuan-tuan tahu? Petronas masuk dalam Fortune 500. Jadi tuan-tuan dan puan, apa yang saya nak sebutkan akhirnya apa yang saya nak sebutkan tuan-tuan, saya nak mengakhirkannya. Pertama, saya sebut tadi soal modeling. Tajuk hari ini siri yang ketiga tuan-tuan. Ini siri yang ketiga. Siri yang ketiga dalam kita punya perbicaraan mengenai keluarga bahagia, tips keluarga bahagia. Suasananya ialah suasana COVID-19. Kita tak mau buang masa, saudara tak nak buang masa. Yang ada ilmu, sampaikan ilmu. Yang tak ada ilmu, mendengar majlis ilmu. Yang kurang ilmu, mendatangi majlis ilmu. Tuan-tuan bukalah Google, bukalah telefon, bukalah TV, cari channel-channel yang memberi ilmu. Channel drama ni dah 40 tahun tengok drama, dah 50 tahun tengok drama. Cukuplah tuan-tuan, cukup. Tapi drama akhirat tak cukup. Drama Munkar Nakir tak cukup. Drama Sakratul Maut tak cukup. Drama salat tak cukup. Drama puasa tak cukup. Drama Amar Ma'ruf Nahi Munkar tak cukup. Drama dakwah tak cukup.
Jadi tuan-tuan, saya berharap sangatlah. Yang kedua tuan-tuan, bila sebut modeling tadi, tuan-tuan target kita daripada awal lagi, sebelum berkahwin lagi targetnya. Aku kahwin, aku lahirkan anak, insya-Allah anak yang dunia berjaya, akhirat berjaya. Kejayaan akhirat dijunjung, kejayaan dunia dikelek. Nombor 3. Saya tadi bagi tahu teman-teman saudara yang saya muliakan sekalian ini, pokok pangkalnya ialah Allah. Very much God-minded, very much Allah-minded, very much God biased, very much Allah biased. Seluruh hidup ini tuan-tuan menjurus kepada Allah. Apapun Allah. Ingat tadi, Bismillahirrahmanirrahim. Apapun, naik saja kereta, Alhamdulillahilladzi sakhrana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Semuanya tuan-tuan. La haula wala quwata illa, banyak disebut. Masa musim COVID-19 ni banyak disebut tuan-tuan. La haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Hasbi Allahu ni'mal wakil. Hasbi Allahu ni'mal wakil. Hasbi Allahu ni'mal wakil. Tuan-tuan dan puan yang saya muliakan sekalian. Yang keempat tadi saya sebut, bila kita dah jelas anak kita, cucu kita, dan kita cara mendidik anak, tips ni tuan-tuan dan puan, saya dah bagi banyak tips tadi. Tidak lain dan tidak bukan, hari-hari bangun pagi, tengah hari, petang, malam, beribadah kepada Allah. Dunia dicari, akhirat tuan-tuan. Dunia dicari, tapi akhirat yang kita jumpa. Dunia dicari, akhirat yang kita jumpa. Jangan akhirat yang dicari, dunia yang dijumpa. Jangan. Dunia dicari, akhirat kita jumpa. Ya Allah. Dunia dicari, syurga yang kita jumpa. Masya Allah tuan-tuan. Saya harap yang kelima tuan-tuan dan puan yang saya menyebutkan tadi, ada beberapa perkara insya-Allah untuk anak-anak kita terapkan agama daripada awal-awal lagi. 7 tahun suruh sembahyang, 10 tahun kalau tak salat kita pukul dia tuan-tuan. Pukul bukan saja pukul dia, dalam hadis dipanjangkan lagi, kita asingkan tempat tidurnya. Kalau dia terus tidak mengikut kehendak kita untuk menunaikan salat, untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya saya menyebutkan tadi tuan-tuan, insya-Allah saya mengatakan tadi saya menulis buku ini. Ini buku yang ke-41 tuan-tuan Ini buku yang ke-41. Ini buku yang ke-41, tajuknya Khidmati Ayah Bonda Hingga Akhir Hayat. Khidmati Ayah Bonda Hingga Akhir Hayat. Tuan-tuan minta anak-anak baca buku ini. Bukan kerana saya tulis, bukan. Tapi isinya, kontennya, pengalaman saya 40 tahun bersama dengan anak-anak summer camp, anak-anak smart learning, anak-anak dan ayah bapa mereka, ibu bapa mereka mengikuti parenting namanya. Ayah-ayah dan ayah bapa mak-mak mereka mengikuti program-program korporat saya tuan-tuan. Saya himpunkan seluruhnya sekali. Kekuatan dan kelemahan insan-insan daripada yang muda sampai ketua. Maka saya dapati inilah tuan-tuan. Anak kita perlu sangat menjadi anak yang soleh, anak yang solehah. Anak kita perlu sangat bangun pagi menyembah Allah. Anak kita perlu sangat memuliakan ibu dan ayahnya. Anak kita perlu sangat tuan-tuan membaca Al-Quran. Anak kita perlu sangat sekali-sekali mengimamkan solat yang kita menjadi makmum di belakang tuan-tuan dan puan. Anak kita perlu tuan-tuan insya-Allah perlu berada di garisan hadapan untuk memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Sebut dakwah, anak kita. Sebut saintis, anak kita. Sebut accountant, anak kita. Sebut korporat, orang korporat yang hebat, anak kita. Tapi sebut khutbah, yang orang korporat tadi tuan-tuan naik mimbar baca khutbah. Sebut mengimamkan tarawih, anak kita tuan-tuan nampak, anak kita general manager bahagian engineering, dia yang mengimamkan tarawih. Tuan, suasana macam ni banyak kita tengok di Palestin, banyak kita tengok, ramai kita tengok macam itu. Di India ramai, di Pakistan ramai, di Bangladesh ramai, di negara-negara Arab ramai tuan-tuan nampak. Profesional, pada masa yang sama berkhutbah dia. Pada masa yang sama menjadi imam dia. Pada masa yang sama dia lead bacaan Quran tadarus di antara teman-teman jemaah yang datang ke masjid dan sebagainya.
Ini yang kita nak. Jadi tuan-tuan dan puan, ini boleh didapati buku ini insya-Allah. Buku ini tak ada di pasaran begitu saja. Boleh dapat terus daripada pejabat saya di Taman Tun Dr. Ismail. Atau tuan-tuan hubungi terus 013 628 3985. 013 628 3985. Sekali lagi 013 628 3985. Tuan-tuan hubungi Suraya. Dan buku yang kedua tuan-tuan, buku yang kedua. Itu tadi untuk anak-anak. Ini mak-mak dan ayah-ayah dia. Sejak umur 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun. Buku ni kembar tuan-tuan. Buku ni saya tulis memang saya kembarkan buku ni. Ini buku ke-41, ini buku ke-42. Saya dah tulis 41 tajuk buku. Dan ini saya dah tulis 42 buku. Ini adalah tajuk yang terakhir, buku yang ke-42. Tajuknya Husnul Khatimah, Impian Setiap Muslim. Husnul Khatimah, Impian Setiap Muslim. Husnul Khatimah, Impian Setiap Muslim. Tuan-tuan, saya tulis buku ini berdasarkan kesedaran saya lah. Bercampur dengan orang atas, bercampur dengan orang pertengahan, bercampur dengan orang bawahan. Tuan-tuan, satu perkara yang jelas. Mungkin termasuk saya juga. Kita tak bersedia nak menghadapi Allah Subhanahu Wa Taala. Ilmu Islam tak bersedia, amalan Islam tak bersedia, sembahyang banyak tinggal, tak qada lagi sembahyang, puasa pun ada tinggal, sembahyang Jumaat pun ada tinggal. Sebab itu tuan-tuan, kadang-kadang mabuk-mabuk sikit, kadang-kadang tuan-tuan rasuah-rasuah sikit. Allah tuan-tuan, marilah kita mulai daripada COVID-19 ini. Mari, hari ini juga. Hari ini hari yang ke-9 dah. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Hari yang ke-8 hari tuan-tuan. Hari yang ke-9 kot. Hari yang ke-9 dah hari tuan-tuan ya. Jadi tuan-tuan ya, dah 9 hari kita berada dalam keadaan macam di quarantine ya, ni. Half quarantine dah kita ni. Marilah kita gunakan masa dan ketika, peluang, saat yang ada, membaiki diri kita. Dan ini menjadi guide insya-Allah. Buku-buku lain pun boleh dibeli, tak ada masalah. Tapi saya nak mencadangkan hasil tulisan saya buku ini mungkin boleh dapat dijadikan sebagai amalan kita. Tuan-tuan, kedua-dua buku ini saya tulis, saya cetak, saya edar, dan sehingga hari ini hasilnya. Sehingga hari ini tuan-tuan, sehingga pagi ini, saya tidak ambil satu sen pun. Semuanya saya infakkan, saya sedekahkan kepada tabung Anjung Husnul Khatimah. Tabung Anjung Husnul Khatimah. Besok pagi tuan-tuan, dalam siri yang keempat besok, insya-Allah saya akan bercerita mengenai Anjung Husnul Khatimah sebagai pusat mendidik, pusat membina manusia sesuai dengan kita punya tajuk tips keluarga bahagia. Jangan lupa, besok tuan-tuan, besok sekitar pukul 10 juga. Kita awalkan sikit. Dalam poster 10.30. Tapi kita awalkan kepada pukul 10 macam tu. Bertemu dengan tuan-tuan, puan-puan, pada pukul 10 besok tuan-tuan. Tapi pada malam ini, seperti biasa tuan-tuan, malam ini channel, ini tuan-tuan, platform ini, Datuk Dr. Hassan Muhammad Ali. Page saya. Ini page saya. Datuk Dr. Hassan Muhammad Ali. Kita ada understanding dengan satu lagi page namanya tuan-tuan Live Al-Amin. Jadi malam ini pukul 9.30 begitu kita Live Al-Amin. Kita nak sambung nanti Live Al-Amin bercerita mengenai tuan-tuan dan puan, satu siri lagi, keluarga yang diredai. Keluarga keluarga bahagia, bukan keluarga bahagia tapi keluarga sejahtera lebih kurang. Tapi itu soal jawab, saya bagi dalam 10 minit begitu tuan-tuan, soallah saya apa saja mengenai mendidik anak, mengenai mengandung, mengenai alam rahim, pendidikan alam rahim, pendidikan bayi, pendidikan kanak-kanak, pendidikan remaja, pendidikan dewasa, pendidikan alam tua, namanya pendidikan hujung usia. Tuan-tuan tanyakan kepada saya, insya-Allah dengan sedikit ilmu yang saya ada, dengan sikit pendedahan yang saya ada, dengan sikit exposure dan pengalaman yang saya ada, mungkin saya dapat berikan sedikit coretan jawapan kepada persoalan yang tuan-tuan akan timbulkan nanti. InsyaAllah tuan-tuan, akhirnya saya ingatkan sekali lagi, buku ini boleh didapati dengan tuan-tuan menelpon 013 628 3985, 013 628 3985.
Jadi tuan-tuan, mari kita sama-sama menginfak, menderma kepada Kompleks Anjung Husnul Khatimah. Tuan-tuan dapatkan buku ini, hasilnya saya tumpahkan sepenuhnya kepada tabung Kompleks Anjung Husnul Khatimah. Tabung yang dibuat cara wakaf, yang dibuat cara zakat, yang dibuat cara fidyah, yang dibuat cara sedekah, yang dibuat cara infak, yang dibuat cara amal jariah, non-profit making, non-profit making. Kita tidak ambil profit walau 1 sen pun. Kita nak tegakkan sebuah kompleks berharga 12 juta ringgit. Namanya Kompleks Anjung Husnul Khatimah. Satu-satunya kompleks yang sedemikian dalam dunia. Cukup setakat itu tuan-tuan. Terima kasih kepada tuan-tuan. Like and share. Tolong tuan-tuan. Like and share. Like and share. Please. Like and share. Bukan untuk saya. Like and share untuk teman-teman. Bukan untuk saya. Like and share untuk jiran tetangga dan sahabat andai. Bukan untuk saya. Like and share untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Supaya pagi ini, tuan-tuan, setelah kita bersama-sama mendisiplinkan diri kita mengikut peraturan yang ditetapkan dalam COVID-19 ini, pada masa yang sama kita memperbaiki diri kita. Namanya mengislahkan diri kita, memperbaiki diri kita, insya-Allah. Aku qawli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam husnul khatimah.